All of you have a blessed Christmas and a happy New Year, and then may all of you have a healthy body and always in the pink of health. Have a prosperous New Year. I'd like to wish all the Christians Merry Christmas and Happy New Year, and keep up the work for the country, and more for the next generation for 2020, for the youngsters to work hard and for the best luck of the New Year. Okey, usaha lebih keras lah, kerja lebih keras, dan jangan buang masa dengan sia-sia lah. Itu je. Selamat tahun baru kepada semua orang. Okey bang. Okey, kita kembali semula ke Hello Malaysia di Bernama TV saluran Astro 502 baru dan benar, dan kita ni orang kata seronok berada di tahun baru 2011 Masihi dengan 1432 Hijri ini, dan kepada mereka yang azam mereka rasanya belum tercapai lagi dan langsung tak ada azam pun ada, saya kira. Dan sebenarnya Encik, saya tengok simple saja. Tadi kita cerita dengan Encik Raja, saya usulkan attainable ataupun accomplishable, apa saja yang boleh capai lah. Dan satu lagi benda yang paling simple kita buat lah, keep it stupid simple. Maknanya betul-betul mudah lah. Macam tadi, segi karakter. Benda tu bukan kena kos. Betul. Kan? Kata kau ni boros lah, cakap bahasa apa ni, orang tak selesa cakap macam tu. Jadi tahun ni kita cool sikit lah. Biarlah kita kena reserve. Terutama jadi orang. Itu yang mengubah orang tu. Dia kata wah he's now dramatically change, dia kata, kan? Jadi suka. Jadi yang kiss, formula kiss tadi tu boleh kita Cik Najib pula saya. Keep it stupid simple. Mudah sangat. Dalam nak cari duit memang tak ada yang mudah. Betul. Tapi sebenarnya kita yang jalan tu kata pergilah buat marketing jabatan tu. Allah, aku kalau pergi, kau tahu mungkin orang tengok kita ni syarikat enterprise, orang tak nak. Kita buat prediction daripada awal. Macam mana nak maju? Malu lah jumpa orang. Macam mana kisnya? Okey. Seperti mana yang saya bagi tahu, sebenarnya sikap yang memainkan peranan di dalam kita mencapai azam yang kita impikan. Apabila kita mempunyai sikap yang terbuka, saya yakin setiap azam yang diimpikan disertakan dengan langkah yang diambil untuk mencapai azam tersebut akan dicapai. Di samping itu juga, apabila kita menanam azam, kita seharusnya memberanikan diri kita di dalam mencari sesuatu yang boleh mengubah nasib hidup kita, yang boleh memastikan azam kita itu dicapai berdasarkan kepada tindakan. Maksudnya ambillah tindakan yang sepatutnya, bukannya sekadar nak bercakap. Dengan kata lain, kita hendaklah nyatakan, sebutkan apakah azam kita, dan seharusnya azam kita tersebut biarlah berpijak di bumi yang nyata. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kebanyakannya ialah ada sesetengah individu menanam azam, tetapi kalau kita lihat ianya tak logik lah untuk dicapai, bergantung kepada individu-individu tersebut sebenarnya. Dan Encik Raja, sebenarnya dalam konteks kita meletakkan azam ni, contoh katalah apa yang penting, mungkin azam kita tu bagus, tetapi ada orang kata keterkaitan, ada berkaitan dengan orang lain. Betul. Contoh kata saya ni nak berniaga ni, saya ni partner Cik Najib misalnya katakan. Azam saya nak majukan bisnes, dia memang dah orang kaya. Jadi dia buat endah tak endah. Jadi mungkin bukan contoh, cuma mungkin orang lain dia yang membuka perniagaan secara partner dan sebagainya, azam dia bagus, tetapi sebenarnya ada kaitan dengan orang lain. Kalau orang lain sangkut, mana automatik azam dia itu tak boleh di-accomplish, tidak boleh dicapai. Dalam konteks ini macam mana agaknya? Baik, satu persoalan yang baik. Sebenarnya kita ni dalam dunia ni, kita tidak hidup seorang. Kita hidup ni, kalau kita tengok keliling kita, memang kita ada kaitan dengan orang lain. Dan sebenarnya azam ni sedikit sebanyak ada gangguan daripada pihak luar. Maksud saya barriers lah. Tetapi perkara ini dapat diselesaikan sekiranya kita mempunyai komunikasi yang baik, bermaksud, masuk komunikasi bermaksud, perhubungan kita dengan pihak yang sepatut melaksanakan program, maksudnya rakan kongsi kita. Kita dah mempunyai satu azam yang tinggi, tetapi rakan kongsi seperti yang dimasukkan seorang yang kaya raya, bagi dia benda ni remeh. Tetapi
kita perlu bawa dia bincang dan biar dia nampak gambar yang kita nampak. What I see, can you see that or not? Soalnya benda yang saya nampak, adakah saudara nampak? Kalau dia tak nampak, kita tak percaya. Soalnya yang mana saya nampak, rakan kongsi saya pun perlu nampak. Jadi bila dua-dua nampak gambar yang bakal nak tu, bermaksud sudah ada dia punya chemistry-nya bagus, dia punya komunikasi bagus, maka apa yang nak dicapai itu dalam masa yang ditetapkan tu mudah-mudahan akan berjaya. Jadi bermaksud ni sesuatu azam itu berjaya atau tidak, seperti yang saya maksudkan tadi, bermaksud boleh capai itu bergantung kepada komunikasi kita dengan pihak yang lain. Kemudian saya ambil satu contoh. Kita ada azam, macam-macam azam ni. Azam diri saya sendiri, saya sebagai Raja Ratnam, saya sendiri ada azam saya. Kemudian azam keluarga, azam masyarakat, azam organisasi, azam negara. Jadi setiap satu azam ni kita mempunyai role kita. Jadi tapi kalau dalam keluarga, azam keluarga ialah kita nak pastikan anak-anak kita ni bebas daripada semua gejala sosial yang tidak sepatutnya ada. Katakanlah anak saya ni terlibat dengan penagihan dadah. Anak perempuan saya dia lepak macam-macam. Jadi bermaksud azam saya ialah saya nak bebaskan diri. Jadi saya nak bebaskan anak muda saya ni, saya perlu komunikasi dengan dia. Saya letak semua syarat, anak saya tak boleh buat ni tanpa ajak bincang dengan dia, tak pernah beritahu dia apa-apa. Tiba-tiba satu hari bulan saya panggil dia, ini perkara yang perlu ikut. Mana boleh capai? Jadi bendanya bila kita itu nak style regimental. Yes. Regimental. Tak boleh. Jadi sekarang ni kita di dunia globalisasi dan borderless world dan sebagainya, kita perlu ajak runding dengan semua pihak yang ada kaitan dengan diri kita dalam mencapai azam itu. Itu sangat penting. Jadi kata orang Encik Najib apa pun perbincangan itu jalan terbaik untuk apa-apa penyelesaian terbaik. Jadi kalau jalan kekerasan secara regimental, mungkin resminya tidak menjadi begitu. Kalau orang tanam padi, lalang akan tumbuh. Tapi kalau tanam lalang, padi tak tumbuh. Jadi kalau kita ayah dihormati, bapa dihormati, automatik takutnya ada. Tapi kalau kita ditakuti oleh anak, boleh jadi hormat dia belum tentu. Sebab tu saya kata orang sekarang ni, orang dululah, orang tua saya, orang dulu ni dia cakap, orang dulu ni tak perlu cakap, pandang mata dah tahu apa sepatu buat. Itu dulu. Tak boleh menyampuk ke apa. Itu dulu memang betul. Tapi sekarang ni dia lain. Lain. Sekarang maksudnya orang muda ni pandang je semacam dia fikir lain. Orang dulu pandang, dia ada mesej dia hantar mesej. Jadi orang dah faham, benda ni tak suka ni, saya kena ubah ni. Tapi orang sekarang ni dia nak kita duduk berbincang, cakap dia stay forward. Ni benda tak betul. Jadi itu beza dia. Sebab dia maklumat terlalu banyak, mesti ada saringan. Sekarang ni awak tak boleh buat ini dan itu ni, do's and don't. Jadi Cik Najib, sebenarnya sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian Pasir Mas, kalau kita tengok pemuda ni, kebanyakan yang ada hari ni, kita nak kata yang bilangan besar pun, hari ni yang semalam ke ada yang Muhammad Datuk Seri Sabri ada sebut golongan mak rempit ni masih lagi sedikit. Tetapi walaupun sedikit, kadang-kadang kalau kuman, kudis, orang kecil manis, lama-lama dia akan merebak besar kan. Jadi dalam konteks ini kita melihat bagi mereka yang dah terlibat dalam gejala-gejala sosial ini, kebanyakan anak-anak muda, kebanyakan pada mereka azam memang tidak ada makna ataupun meaningless bagi mereka. Sebenarnya apa usaha masyarakat ataupun membiarkan begitu? Kita memang dah buat usaha, pelbagai usaha dah buat, tetapi sebenarnya kebanyakannya menemui kegagalan ataupun masih dalam progres yang tidak memungkinkan satu buah yang begitu bagus. Bagaimana Encik Najib? Pada pendapat saya selaku Ketua Pemuda UMNO bahagian Pasir Mas, kalau kita lihat mengenai gejala sosial yang berlaku pada hari ini seperti mak rempit, sebenarnya mereka ini tidak mempunyai matlamat ataupun tujuan yang jelas. Kalau kita lihat anak-anak muda pada hari ini tidak mempunyai pekerjaan, menganggur, langkah yang diambil oleh saya sebagai Ketua Pemuda, kita cuba sedaya upaya untuk memberi peluang melanjutkan pelajaran kepada anak-anak muda ini, walaupun mereka tidak mempunyai keputusan SPM yang baik. Dengan kata lain, kita memberi pendidikan
supaya mereka boleh belajar, seterusnya memiliki sijil yang menjaminkan ataupun memberi ruang ataupun peluang kepadanya untuk mendapat pekerjaan. Apabila mereka mempunyai pekerjaan, barulah mereka boleh memikirkan hala tuju yang jelas. Sebenarnya mak rempit ini perlukan pertolongan daripada organisasi-organisasi yang ada di sekelilingnya. Cuma tugas seorang pemimpin, tugas seorang ketua organisasi haruslah meluangkan masa, mendekati mereka, menunjuk ajar, memberi peluang kepada mereka untuk bersama mengikuti pendidikan yang kita sediakan, peluang pekerjaan yang kita sediakan. Dengan ini mereka akan dapat mengisi masa yang lapang dengan mempunyai pekerjaan yang tetap. Dengan kata lain, barulah anak-anak muda ini tidak akan membuang masa untuk menjadi mak rempit. Cerita pasal mak rempit ni kalau nak cerita sampai bila pun tak akan habis. Kalau kita lihat di kota-kota besar sebagai contohnya Kuala Lumpur ini, kalau dilihat keluar di Maghrib saja mula dengan kebisingan bunyi motor dan sebagainya. Tetapi mungkin kalau siang ni tak ada pula. Memang kita kata di mana orang ni berada. Kalau siang begitu juga aktiviti-aktiviti yang kurang sihat yang berlaku di setengah-setengah di tempat di Kuala Lumpur ni. Saya tak mau sebutlah, nanti kan orang daripada orang tak tahu jadi tahu pula kan. Jadi sebenarnya di mana datangnya? Mungkin kalau nak kata silap kita ataupun silap pihak pemerintah, masing-masing kita tak perlu nak menyalahkan sesiapa, masing-masing dah buat kerja masing-masing. Tapi gejala itu masih rampant, masih lagi ada. Tetapi sebenarnya kita melihat kepada bagaimana cara untuk meneruskan. Kalau kita gagal untuk kita melakukan usaha sebegini, bermakna kita dah gagal betul lah. Kalau kita masih mencuba tapi gagal, belum gagal lagi dikira begitu. Kita akan kembali lagi dalam Hello Malaysia Bernama TV. Jumpa lagi selepas ini.